Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid bin Masuri, pelajar UUM PES Melaka. Okey, saya mewakili kumpulan 4 akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Muhammad Farul Rizal bin Muhammad Tahir, Muhammad Isa bin Senin, Muhana Raja anak lelaki Soti Badamalai, dan Sajaratun Nur binti Saiful Bahrin. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai SOP pembukaan semula ekonomi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Pengenalan. Menjelang tahun 2020, dunia telah digempakan dengan pandemik virus yang dikenali sebagai COVID-19. Setakat 13 Mac 2020 telah mencatatkan kes positif COVID-19 sebanyak 750,890 dengan jumlah kematian sebanyak 36,406 orang. Sebagai langkah pencegahan dan berjaga-jaga, Kerajaan Malaysia telah melancarkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin pada 16 Mac 2020 dan perintah tersebut berkuat kuasa pada 18 hingga 31 Mac 2020. Mulai 4 Mei 2020, Kerajaan Malaysia akan membuka semula ekonomi negara dengan membenarkan industri dan aktiviti perniagaan untuk beroperasi secara menyeluruh. Kebenaran ini tertakluk kepada persediaan dan langkah-langkah yang diambil oleh perniagaan untuk memastikan kepatuhan kepada garis panduan SOP yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini. SOP yang disediakan adalah untuk memastikan aspek kesihatan diutamakan dan terjamin dalam persekitaran di mana penularan wabak COVID-19. SOP ini berhasrat untuk mengurangkan risiko kesihatan kepada orang awam dan premis perniagaan sekaligus mengekalkan perkhidmatan kesihatan negara di beban sehingga tahap yang luar kawalan. Perkeliling Ketua Pengarah Peraturan 2136/2020 Prosedur Operasi Standard Pembukaan Semula Ekonomi menggariskan norma baru yang merangkumi perkara-perkara berikut, iaitu: yang pertama, mengamalkan langkah-langkah kesihatan. Penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, sebaik-baiknya 2 meter dalam semua keadaan. Memakai face mask dan penggunaan hand sanitizer digalakkan pada setiap masa. Kedua, mengamalkan amalan kebersihan yang tinggi. Kerap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menyediakan kelengkapan PPE untuk pekerja dan pelanggan, melakukan pembersihan sanitizing premis dibuat pada kadar yang kerap dan konsisten sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Yang ketiga, mengamalkan amalan-amalan pencegahan jangkitan. Memastikan terdapat protokol pemantauan penyakit dan pencegahan penularan jangkitan. Kesemua suhu badan pekerja hendaklah diperiksa sebelum masuk kerja bagi memastikan pekerja tidak mempunyai simptom COVID-19. Mengamalkan penjarakan sosial dan sentiasa memakai pelitup muka. Melaporkan kepada Jabatan Kesihatan sekiranya terdapat maklumat mengenai jangkitan COVID-19. Melatih pekerja untuk memantau dan bertindak sekiranya terdapat kes yang disyaki timbul di tempat perniagaan. Assalamualaikum, saya Muhammad Isa bin Senin, sambung daripada Muhammad Farid tadi, iaitu inisiatif kerajaan. Aplikasi MySejahtera turut dilancarkan bagi memastikan rekod pergerakan setiap individu dapat diambil. Kerajaan juga menggalakkan orang ramai memainkan peranan untuk memantau dan memastikan pematuhan kepada SOP. Melalui aplikasi MySejahtera, orang ramai dan perniagaan boleh membantu kerajaan dalam merealisasikan usaha membuka semula ekonomi ini. Sekiranya terdapat keingkaran, orang ramai boleh menghubungi pegawai penguatkuasa yang berkenaan. Aplikasi MySejahtera ini juga berfungsi
untuk mengesan individu yang menghadiri lokasi-lokasi yang terdapatnya kes positif COVID-19, memberi informasi terkini mengenai statistik harian kes COVID-19 serta memaklumkan kawasan-kawasan yang berisiko tinggi COVID-19. Agensi kerajaan yang terlibat: Polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, pihak berkuasa tempatan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, serta Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Asas Tani. Cabaran pelaksanaan dasar. Sikap rakyat di negara ini sendiri yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN. Rakyat tidak takut dengan virus COVID-19, sebaliknya hanya takut dengan kehadiran pihak berkuasa serta kompon yang dikenakan. Pemimpin negara dan ahli politik sendiri tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kompon yang dikenakan terlalu rendah, di mana ianya masih dalam kemampuan. Sikap peniaga yang ambil mudah dengan tidak menyediakan penyukat suhu dan buku pendaftaran untuk pelanggan. Kekurangan dan keletihan barisan hadapan untuk melaksanakan tugas. Kesimpulan, pelaksanaan PKP telah memberi tamparan hebat kepada sektor ekonomi kerana telah mengakibatkan anggaran kerugian berjumlah RM63 bilion. Kerajaan Malaysia telah memberi kebenaran untuk membuka semula sektor ekonomi pada 14 Mei yang lalu. Objektif dasar adalah untuk memastikan syarikat-syarikat kembali ke tahap optimum dari segi pengeluaran dan penggunaan tenaga kerja seperti mana sebelum krisis dengan kadar segera dan sejahtera. Skala pandemik COVID-19 telah belum pernah berlaku sebelum ini, bermakna langkah untuk kembali membuka sektor ekonomi secara beransur-ansur dan berperingkat. Garis panduan SOP yang telah digariskan oleh kerajaan perlu dipatuhi sebagai langkah berwaspada untuk mencegah gelombang COVID-19 yang lebih besar sehingga memaksa sektor ekonomi kembali tutup seperti di awal pelaksanaan PKP. Sekian, terima kasih.